Tak ada satu pun ajaran Islam yang dilihat sebagai bertentangan dengan keperluan manusia. Hidup manusia itu jadi lebih berdisiplin, nampak lebih teratur. Kenapa Islam tidak membenarkan riba? Sebab ada penganiayaan. Kenapa tak boleh rasuah? Sebab ada penganiayaan. Kenapa tak boleh ambil mencuri? Ada penganiayaan. Kenapa orang Islam harus menghormati orang lain? Sebab sebelum dunia bercakap mengenai hak asasi, Quran dah sebut lama dah. Quran dah sebut lama untuk menjaga hak asasi orang lain. Pendidikan, Islam sebut lain. Islam sebut lama dah mengenai apa itu pendidikan, apa itu asuhan. Quran sebut lama dah. Kalau nak cakap about politik, Quran sebut lama dah. Nak cakap mengenai ekonomi, Quran sebut lama dah. Semua itu Quran dah sebut. Cuma kita duk main benda yang sama lah berulang kali. Kita duk baca satu ayat, dua ayat, kemudian kita tidak ada usaha untuk meneruskan lagi legasi pengajian Al-Quran untuk memahami surah-surah, memahami ayat-ayat dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan. Ya. So itu di antara perkara yang saya kira perlu kita faham dalam berhijrah, dalam erti kata yang sebenarnya. Hijrah yang saya sebut ialah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hijrah melainkan niat dan jihad. Bila sebut mengenai jihad, kita selalu dimomok-momokkan golongan orientalis, golongan yang Islam kadang dia berfikiran barat dan tidak setuju dengan Islam, knowledge dia premature. So dia kata Islam ni agama yang dikembangkan melalui jihad. Jadi bila masa Quran suruh kembangkan Islam melalui jihad? Tuan-tuan, kita biasa kan kita baca Quran ni, dia ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah, betul tak? Surah Makkiyah, surah-surah yang Allah turunkan di Mekah atau persekitarannya, sama ada Mekah atau persekitarannya sebelum berlakunya hijrah. Itu dinamakan surah Makkiyah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah atau surah-surah yang turun selepas Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, maka itu dinamakan surah-surah Madaniyah. Surah Makkiyah, surah Madaniyah. Tidak ada satu pun surah ayat dalam surah Makkiyah yang membawa maksud, kalau kalimah jihad, yang membawa maksud mengangkat pedang, mengangkat senjata. Tak ada. Surah Makkiyah tak ada ayat jihad angkat senjata lawan orang. Tak ada. Yang ada ialah jihad yang membawa maksud jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad dalam persaudaraan, jihad dalam mempertahankan hak. Jihad-jihad tu ada. Tapi ada pun angkat senjata? Tak ada. Di Madinah, ya, ada. Sebab di Madinah sudah memperlihatkan Islam ini perlu memberitahu bahawa you don't play fool with Muslims. Jangan main-main. Orang Islam ada hak, orang Islam pun ada kekuatan. Selama ini pendekatan kita pendekatan dakwah. Selepas ini kalau ada sebarang hak kami yang diceroboh, kita tidak akan teragak-agak untuk mengangkat senjata. Dan yang memulakan peperangan ke atas orang Islam bukan orang Islam. Tunjuk dengan saya orang Islam bagi cucuk orang bukan Islam. Tak ada. Di Mekah berapa ramai orang Islam kena bunuh? Tengok di Mekah berapa ramai orang Islam kena bunuh. Bila di Madinah, bila pergi permulaan jihad itu adalah lebih untuk mengambil hak dalam peperangan Badar yang berlaku Badar Kubra. Orang Islam ambil hak mereka sebab hak mereka sudah diceroboh di Mekah, rumah-rumah mereka, harta mereka yang tinggalkan itu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau ada orang menceroboh hak you, maka you boleh ambil balik hak you daripada orang yang menceroboh hak you seperti mana dia ceroboh tanpa sebarang pelampauan. Islam bagi tahu. Tu berlakulah jihad di peperangan Badar. Nampak sangat orang Islam pergi ke medan Badar itu bukan untuk berjihad. Berapa orang pergi? 313. Dia datang berapa ramai? So who start first? So Islam begitu cantik untuk difahami. So yang tu pun saya ada buat artikel mengenai 23 ayat yang cerita mengenai jihad. Saya keluarkan 13 ayat daripada surah Makkiyah tidak membawa maksud jihad mengangkat senjata. So itu yang saya fikir orang Islam harus kembali balik menghayati Al-Quran. Dia bukan sekadar membaca untuk kumpul pahala, tetapi dia adalah baca untuk mengubah. Takkan 20 tahun baca surah Yasin tak pernah terdetik nak tahu apa itu surah Yasin? Tak pernah Pelik juga orang kita ni. 20 tahun dah baca, maklum laju baca Yasin. Maklum biasa baca 7 minit setengah surah Yasin. Laju. Memanglah dah 20 tahun baca Ustaz. Apa dia dalam surah Yasin? Tak tahu. Mereka kata kalau baca ni elok mati esok.
Dia cakap apa? Dia sebenarnya motivation Al-Quran ni suruh kita baca ni dengan disajikan pahala pelbagai, supaya ada galakan dari sudut dalaman ni, baca sampai tahap you ada keinginan, aku dah baca 10 tahun, apa benda surah ni cerita. Uniknya Quran ni, satu-satu bahasa atas dunia ni you tak faham tapi you boleh baca. Mana ada satu language dekat dunia ni you tak faham boleh baca? Tuan-tuan tak faham boleh baca? Bahasa Cina tak faham boleh baca tak? Boleh? Tamil? Boleh baca? Tak boleh baca. Saya ingat lagi bila tak boleh baca ni, saya dulu belajar dekat Perkim ni. Rumah tak jauh daripada, rumah sewa kami tak jauh daripada restoran mamak ni. Tengok saya ulang alik pergi belajar, pakai baju ialah baju kurung, baju apa? Baju Melayu. Bawa beg pergi belajar. Ada sekali anak tu panggil. Pekerja restoran. Kata, sudah makan? Saya kata belum. Tak pernah pula dia tanya sebelum ni dah makan ke belum. Makanlah, mau makan. Tak apalah. Tak apa saya kata. Makan, jadi saya belanja. Belanja. Mana ada benda yang lebih menyeronokkan bagi pelajar bila orang kata nak belanja makan. Makanlah. Makan, lepas makan dia bagi surat. Dia bagi kertas. Dia tengok, yalah of course lah, I'm Indian. Dia bagi kertas, dia bagi pen. Saya ni untuk apa? Ingatkan dia suruh saya kira apa yang saya makan. Minta tolong dia. Dia cakap Tamil dengan saya. Tolong apa? Tolong tulis surat. Saya nak tulis lah ni. Dia cakap Tamil. Surat tu dia suruh dia cakap Tamil lah. Kiranya saya kena tulis ikut Tamil lah, tulisan Tamil. Saya kata, saya tak tahu. Takkan dia tak tahu? Tak tahu. Apa pasal tak tahu? Saya kata saya tak belajar. Apa pasal tak belajar? Dia marah saya. Dia marah saya. Dia ingatkan tengok saya ni color macam dia, lepas tu dia ingat saya boleh baca Tamil, boleh tulis Tamil, padahal kita bukan reti pun. So Quran ni, dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita tak ada usaha nak faham Al-Quran, jangankan kita, orang Arab pun kalau dia tak belajar dia tak faham juga Al-Quran. Sama. Jangan kita, orang Arab kalau dia tak belajar grammar bahasa Arab, dia pun tak faham Al-Quran. Dia pun tak faham Al-Quran. Saya ada banyak insiden berlaku dengan Arab ni. Sebab Arab ni satu, kadang-kadang dia rasa bahasa Quran ni bahasa dia tahu semua, padahal dia tak tahu pun. Cuba tanya dia, kenapa zalika bukan tilka? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Tanya dekat dia, limadza zalika wa laysa tilka? Tengok dia boleh jawab tak jawab. Kalau dia jawab pun dia temberang lah tu. Belum tentu dia tahu apa yang dia faham, apa yang dia nak syarah kat kita. Sama. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, sebab itu saya mengajak ibu ayah semua untuk sama-sama kita menghayati kembali balik pada Al-Quran. Itulah hijrah yang paling besar yang boleh kita buat.